Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita akan masuk pada kuliah GC D5 minggu yang kelima bagi DMB 4112, prosedur kimpalan dan jaminan kualiti ataupun welding procedure and quality assurance. Okay, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, kita akan kuliah tentang kompetisi yang kedua, maklumat berkaitan jaminan kualiti ataupun information related to quality assurance. Okey, kita pergi kepada pengenalan awal ya. Apa dia ISO? ISO ialah International Standard Organization. Okey, ISO 9000-2000 mentarifkan kualiti adalah tahap di mana satu set ciri-ciri produk yang memenuhi hati pelanggan. Itu tarifan ISO 9000-2000 ya. Bagi mencapai hasrat tersebut, setiap syarikat perlu mempunyai Standard Operation Procedure ataupun SOP. SOP ditarifkan sebagai dokumen yang disusun untuk memudahkan dan mengatur susunan pekerjaan. Okey, rajah di bawah ni menunjukkan satu pengeluaran produk yang mana mula produk, kemudian proses produk, tapi dalam masa yang sama sewaktu proses terlaksana akan ada pemeriksaan dan ujian pada produk tersebut sehinggalah tamat. Tamat ni maknanya produk itu telah sampai kepada pengguna. Itu satu carta ringkas lah yang menunjukkan penghasilan produk. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Sumber maklumat jaminan kualiti. Sumber maklumat jaminan kualiti boleh diperolehi dari dokumen manual kualiti bagi mencapai piawaian ISO. Jadi piawaian ini memang telah ditetapkan dan ini adalah satu sumber rujukan ya. Okey, kita lihat beberapa piawaian ISO dan sedikit keterangan ya. Okey, kita pergi kepada ISO 9001-2008. 9001-2008 ini menerangkan sistem pengurusan kualiti dari segi keperluan ataupun Quality Management System Requirements. Okey, ISO 9000-2005 menerangkan sistem pengurusan kualiti, asas dan perbendaharaan kata ataupun Quality Management System Fundamentals and Vocabulary. Okey, ISO 9004-2000 merujuk kepada sistem pengurusan kualiti merujuk kepada garis panduan peningkatan prestasi ataupun Quality Management System Guidelines for Performance Improvement. Okey, kita lihat pada ISO yang lain. ISO 19001-2002 2002 ni maknanya tahun lah tahun. Garis panduan kualiti dan sistem audit persekitaran, Guidelines for Quality and Environment System Auditing. Okey, ISO 1112-2003 merupakan penerangan tentang pengukuran sistem pengurusan ataupun proses pengurusan dan alat, Measurement Management System Requirement for Measurement and Measuring Process. Baik, ini adalah antara beberapa piawaian yang ada digunakan di Malaysia dan dirujuk sebagai dokumen yang kita rujuk ataupun standard yang kita rujuk. Baik, kita lihat pada seterusnya. Jenis proses utama dalam pengeluaran produk. Okey, kita bincang lebih lanjut ya. Okey, dalam menghasilkan produk ada beberapa proses utama. Okey, yang pertama sekali perkhidmatan pengurusan projek. Ini adalah berkaitan dengan program, kawalan projek, perolehan pentadbiran, kontrak dan lain-lain. Okey, penghormatan pengurusan projek ini di peringkat awal lah. Kemudian kita ada kejuruteraan dan reka bentuk projek. Yang ini berkaitan dengan perancangan dan reka bentuk projek. Maknanya berlaku daripada mula hinggalah kepada akhir ya. Kemudian rundingan perkhidmatan projek. Rundingan perkhidmatan ini berkaitan dengan permit, kejuruteraan, kemudahan dan lain-lain lagi. Kemudian kita ada keperluan pembinaan. Okey, keperluan pembinaan ini kita akan merujuk pada penghasilan produk, struktur organisasi, mula serta akhir projek tersebut. Jadi ini adalah beberapa proses yang berlaku dalam pengeluaran produk. Kita rumuskan kepada 4, tapi sebenarnya kita boleh pecahkan lebih banyak. Dalam projek tahun akhir kamu lihat bagaimana menguruskan sesuatu produk. Okey, kalau kita lihat kamu bolehlah rujuk pada proses kawalan kualiti
kamu rujuk pada muka surat 31 buku bahan pembelajaran darah. Di situ kamu tengok proses-proses kawalan kualiti. Jadi itu kamu boleh rujuklah, saya beritahu muka surat 31. Kemudian kalau kita lihat pada rajah di bawah, bagaimana proses kualiti itu sendiri berlaku. Mulanya kita kawal kualiti, kedua pun kita kawal kualiti, ketiga pun kita kawal kualiti, keempat kita kawal kualiti, dan akhir sekali kita taksirkan kualiti. Maknanya kualiti ini berlaku pada tiap-tiap proses, baik daripada pembekal, input, proses, output, sampailah ke pelanggan. Okey, pada pelanggan ni kita lebih merujuk kepada kita menilai kualiti. Jadi sebelum produk tu keluar, dia mula kita terima bekalan alat mentah sehinggalah keluar hasil, kita akan ada proses kawalan kualiti. Dan tiap-tiap proses kawalan kualiti ni akan ada, sentiasa ada maklum balas. Bila kita uji, kita cek, kita akan ada maklum balas untuk kita pastikan produk yang kita hasilkan akan mencapai piawaian. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Ini terminologi dalam ISO 9000, lebih kepada pengertian. Apa dia pengertian? Ayat-ayat tertentu, apa dia kualiti, apa dasar dia, apa pengurusan. Okey, kita lihat satu persatu. Kualiti. Kualiti ini menunjukkan ciri atau sifat produk atau perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan. Contohnya sifat bahan yang baik. Itu dari segi kualiti. Apa dia dasar kualiti? Dasar kualiti adalah pernyataan hasrat untuk mencapai kualiti atau perkhidmatan dalam organisasi. Contohnya organisasi itu ada misi, ada visi. Itu matlamat dia. Kemudian pengurusan kualiti. Pengurusan kualiti ini merupakan fungsi pengurusan bagi menentu dan melaksanakan proses. Okey, orang yang menguruskan kualiti, dia akan menguruskan dan menentukan pelaksanaan proses itu. Sistem kualiti. Sistem kualiti adalah merujuk kepada struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses dan juga sumber. Itu yang dinamakan sistem kualiti. Dalam sistem kualiti itu terdapat organisasi, apa dia tanggungjawab dia, apa dia prosedur dia, macam mana proses dia, dan dari mana sumber dia. Itu adalah satu sistem kualiti keseluruhan. Kawalan kualiti. Kawalan kualiti ini adalah teknik-teknik atau operasi yang diguna untuk mencapai kualiti. Apa dia kaedah yang kita guna untuk kita buat ujian, untuk kita buat semakan. Jadi itu bagaimana proses kita mengawal kualiti. Kemudian jaminan kualiti. Apa bezanya kawalan kualiti dengan jaminan kualiti? Okey, kita lihat. Jaminan kualiti adalah tindakan terancang dan tersusun bagi memenuhi piawaian dan kehendak pelanggan. Okey, kalau kita lihat kawalan kualiti dan jaminan kualiti ini, jaminan kawalan kualiti ini berlaku di tiap-tiap operasi untuk memastikan pencapaian kualiti. Tapi jaminan kualiti adalah pematuhan. Itu yang kita katakan kualiti dengan quality assurance, perbezaan. Jadi quality assurance ni dia merangkumi keseluruhan proses kawalan kualiti. Itu sebab dia menasikan sebagai tindakan terancang dan tersusun bagi memenuhi piawaian pelanggan. Produk adalah output yang kita hasilkan. Pembekal adalah organisasi yang menyediakan perkhidmatan. Okey, itu maksudlah ataupun terminologi dalam ISO 9000. Okey, seterusnya kita lihat pada sistem pengurusan kualiti ataupun SPK. SPK, sistem pengurusan kualiti ataupun Quality Management System, QMS. Jadi yang terkejutlah kalau jumpa sistem pengurusan kualiti SPK ataupun QMS. Mana-mana organisasi sekarang ni, terutamanya di negara kita, melaksanakan sistem Quality Management System. Okey, kita lihat apa dia sistem pengurusan kualiti ini. SPK ni ataupun QMS ialah sistem berdokumen yang wujud dalam suatu organisasi untuk mencapai matlamat kualiti secara terancang. Terancang ni sistematik lah. Kita pergi kepada objektif dia. Objektif yang pertama ialah menghasilkan proses yang konsisten. Jadi adanya pengurusan yang baik akan menghasilkan proses ataupun kerja yang baik dan efisien. Tugasan akan lebih fokus. Individu yang bertindak akan lebih fokus pada kemahiran ataupun kepakaran masing-masing. Meningkatkan keberkesanan organisasi, efisien. Itu dah tentulah kalau sistem tu baik, maknanya organisasi akan
lebih efisien. Seterusnya, meningkatkan keyakinan pelanggan. Maknanya pelanggan pun bila dia tengok adanya sistem yang terurus, yang kita dokumenkan, dia begitu yakinlah dengan produk kita ni. Dan akhirnya penjaminan dan peningkatan kualiti. Jadi sistem pengurusan kualiti ini dari masa ke semasa kita akan pastikan tindak balas kita tu akan menghasilkan produk yang menjamin dan meningkatkan kualiti. Okey, prinsip dia pertama sekali memenuhi kehendak pelanggan. Sudah semestilah apa saja produk mesti memenuhi kehendak pelanggan, mempunyai ciri kepimpinan, penglibatan semua pihak, pendekatan proses dan sistem pengurusan, peningkatan kualiti, memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Jadi ini adalah prinsip. Sebenarnya prinsip ini datang daripada objektif ni. Jadi hasil daripada objektif tu akan wujud prinsip-prinsip macam mana kita nak capai sistem pengurusan kualiti ataupun quality management system. Okey, kita lihat satu carta ataupun rajah prosedur penyediaan dokumen kualiti. Ini satu contoh bagaimana kita nak sediakan dokumen kualiti yang kita bincang sebelum ni. Pertama sekali, kita kena pasti dulu dokumen apa. Kita nak buat apa, dokumen apa, sistem pengurusan kualiti dari segi bahan ataupun sistem pengurusan kualiti dari segi proses. Jadi kita tentukan dulu dokumennya. Kemudian kita sedia dan tetapkan pegawai bertanggungjawab. Maknanya bila ada proses ni kita kena tahu siapa pegawai yang bertanggungjawab. Seterusnya kita sediakan dokumen kualiti bersama tim pegawai-pegawai tadi. Kemudian kita semak dokumen kualiti. Semak ni kita reward balik lah, kita check setelah kita sediakan, kita semak. Proses ni mungkin mengambil masa sedikit lah. Okey. Seterusnya kita dapatkan kelulusan dokumen kualiti. Biasanya dokumen kualiti ni kita boleh dapatkan rujukan daripada bahan-bahan rujukan lah. Bagaimana kita nak menyediakan dokumen kualiti dan seterusnya kita memohon untuk kelulusan dokumen. Kemudian kita kena pasti dan senaraikan penerima. Setelah dokumen kita mendapat kelulusan daripada pihak yang berwajib, pihak tertentu, kemudian kita akan kena pasti dan kita senaraikan siapa yang patut menerima, driver ataupun yang akan melaksanakan proses tersebut. Kemudian dokumen kualiti yang telah kita serahkan, kita akan catat supaya kita boleh kawal, supaya kita tahu benda ni, kita dokumen kualiti ni mesti kita ada kawalan, dan akhirnya kita edar dokumen kualiti. Ini salah satu contoh lah prosedur penyediaan dokumen kualiti. Jadi di kolej kita pun kita ikut prosedur yang tentu. Tapi walau bagaimanapun proses ini mungkin berubah-ubah. Ini cuma asas bagaimana kita dapat gambaran nak menyediakan satu dokumen kualiti. Baik. Jadi apabila ada dokumen kualiti, kemungkinan berlaku pindaan dokumen kualiti. Ini dalam mana-mana sistem perlu ada. Sebab bila ada pindaan maknanya berlaku penambahbaikan. Okey. Pertama sekali, apabila kita terima cadangan pindaan, kita teliti dan pertimbangkan bersama tim quality management system tadi. Okey. Kalau kita kata tidak, kita maklum balik kepada pencadang. Kalau kita kata ya, kita akan bertindak buat pindaan dan dapatkan kelulusan semula. Kemudian kita perlu rekod balik butir-butir pindaan tersebut dan akhirnya kita edar dokumen kepada penerima. Okey, gantikan dokumen lama tu kepada dokumen yang baru dan kita simpan salinan untuk pembatalan dokumen lama. Walaupun dibatalkan, tapi kita perlu simpan sebab benda tu kita boleh rujuk semula. Ini adalah pindaan jika berlaku pindaan proses ataupun penerimaan. Contohlah ikut step begini. Apa saja yang kita perlu pindah, kita perlu dokumenkan, perbetulkan. Okey, seterusnya saya rasa itu saja kuliah bagi minggu kelima ni. Saya harap kita akan berjumpa pada minggu yang seterusnya. Sekian, jumpa lagi dalam kuliah seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.